Okay, technical lah. Okay, alright. Okay, boleh mula. Alright, okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi dan very good morning kepada semua peserta bengkel 3FB actually Bual Bicara Bersama. Okey, salam 28 Syawal 1442 Hijrah bersamaan dengan 8 Jun 2021 hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Ilahi dapat kita kembali berinteraksi dan berkolaborasi secara atas talian di musim PKP 3.0 Total Lockdown. Hari ini merupakan hari yang ke-8 ya. Alright. Alhamdulillah juga statistik berkaitan dengan COVID negara kembali dalam trend yang menurun dan semoga trend ini kekal turun dan akhirnya dapat kita kembali bertugas seperti biasa untuk sesi yang akan datang. Okey, dalam tempoh untuk makluman tentara perempuan dalam tempoh 1 tahun ni, 1 tahun COVID ini, kita sudah masuk kali ini siri yang ke-13. 3FB ni, 3FB sudah masuk siri yang ke-13 sesuai dengan saranan kerajaan amnya dan juga KPM khususnya untuk semua personal terlibat dalam aspek latihan guru in service terutama berkaitan PDPR dan juga kemahiran digital. Okey. Sebelum kita teruskan sesi pagi ini, insyaAllah izinkan saya perkenalkan dulu penceramah kita iaitu Puan Rohani binti Ismail, merupakan seorang guru cemerlang lulusan kesusastraan bagi Pulau Pinang dan bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Muda Penaga. Teknikal pula dibantu oleh Tuan Haji Helmi, Pengelola Pengarah Peperiksaan Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah dan saya sendiri Muhammad Nizam bin Abdullah, Pegawai Haluan Pelajar Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah selaku moderator pada pagi ini. Makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba run sesi kali ini dalam keadaan yang santai supaya tidak ada tekanan, tidak stres dan akhirnya objektif tercapai. Sebelum kita teruskan kepada sesi ini, mohon untuk saya peringatkan kembali sedikit tata cara untuk kita berkolaborasi melalui secara atas talian melalui medium Google Meet ini. So mohon semua peserta untuk menutup meng-offkan video dan audio. Dan jika ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan in-chat message melalui ruangan chat ataupun kita tunggu semasa sesi soal jawab dibuka bagi mengelakkan gangguan dalam talian. Baik, tanpa membuang masa, dengan ini saya mempersilakan Puan Rohani binti Ismail untuk berkolaborasi dan berkongsi sesi dengan kita pada pagi ini. Dipersilakan. Cikgu Rohani. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator, okey, dan juga pegawai-pegawai teknikal. Okey, di sini sekejap boleh saya sedang share screen sebenarnya sekejap. Line slow sikit Okey. Boleh nampak tak paparan yang di situ? Okey, boleh. Okey, nampak. Okey, seperti mana yang kita ketahui lah. Okey. Untuk slot sharing pada pagi ni lebih kepada kaedah PDPR lah. Okey. So saya hanya menggunakan apps, okey. Dan bukan kita create kita cuma perlu, apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu install, okey, install Clever Maths, okey. Dia tak berat sangat pun. Tapi dia punya features tu memang orang kata pelbagai lah. Boleh diguna pakai
untuk especially untuk subjek matematik, fizik, kimia, sains dan juga untuk yang melibatkan subjek drawing lah. Okay. So di sini kita pergi kepada view dia macam mana. Okay. Kalau kita perhatikan di sebelah bawah, okay, boleh nampak tak saya punya paparan ataupun tak? Kalau cikgu-cikgu ataupun lecturer-lecturer di luar sana yang nak install pun boleh, tak ada masalah. Okay. Cumanya kalau kata nak tengok dulu pun tak ada masalah. Okay. Di paparan Clever Maths ni, okay, kalau kita perhatikan pergi pada ni yang ni adalah page yang kedua. Tadi adalah page yang pertama. So kalau kita tengok di bahagian bawah, okay, di bahagian bawah sini dia ada boleh nampak menu dia. Ada new, open, insert, save, save as, import, print, setting, help, exit. Okay. Dan yang sebelah kanan ni ada help, register, about, contact us lah. Okay. Yang ni cikgu-cikgu boleh explore. Okay. And then di sebelah dia, saya pergi satu persatu lah dia punya bar dekat bawah tu Okay. Di sebelah sini pula adalah, okay, dia akan keluar ke paparan. Sini balik lah. Okay. Okay, and then dia sebenarnya boleh dia punya, kalau kita tengok dia punya features tu dekat sebelah kanan kita tu, nampak tak yang saya tengah gerakkan ni? Okay, benda ni dia boleh bergerak. Benda ni berada di apps yang kita gunakan tadi, iaitu di Clever Maths. Okay, contoh macam pensel. Kita bila sampai kat paparan yang saya klik, maksudnya saya keluar daripada CM tadi, Clever Maths, kita dah boleh menconteng dekat sini, paparan sini. Nampak Okay, ini features untuk kita padam lah. Okay, ada. Semuanya lebih kurang sama macam yang ada dalam OneNote, sama macam yang ada dalam Microsoft Whiteboard, Google Jamboard, sama je. Boleh ada pen, ada eraser dan kita boleh cut lah. Okay, yang ni cikgu boleh explore. Okay, kita patah balik kepada CM. Kalau kita nak pergi balik, kita pergi dekat ikon yang di sebelah bawah tu. Okay, kita klik sahaja, dia akan patah balik. And then kita check kita punya tu lah. Ni cursor ni Kalau ni kita groupkan dia, ni kita buka balik. Kalau nak patah balik semula ke Clever Maths CM, ni paparan dia adalah CM yang berkala hitam di sana. Okay, kita klik sekali, dia akan masuk balik lah. Ni paparan yang awal tadi. Boleh cikgu nak? Boleh jelas Okay, di sini yang di sebelah ni desktop ni, dia ada toolbox. Kalau kita klik pada toolbox, toolbox ni dia lebih kepada gambar spana tu lah. Okay, kita klik. Okay, dia akan keluar macam ni Okay. Kalau kita perhatikan di sini dia ada background, disciplines, mini tools dan shortcut. Okay. Yang ini adalah treasure box kita lah. So kita boleh pilih katalah paparan background. Kita tak nak yang ni solid color. Ini memang saya suka color hijau lah. Kalau cikgu nak tukar ke, nak bagi dia jadi putih ke, purple ke, whatever lah. Biru ke, turquoise ke. Okay. Color ni ke, cikgu boleh pilih je. Ikut kesukaan lah. Okay, and then yang ini adalah solid color. Okay, yang ini adalah box shading dia. Kalau kata kita nak buat dia dalam bentuk grid, dia akan keluar macam ni lah. Okay, ini ikut keperluan kita. Okay, and then kita juga ada di situ dia ada teaching Ni cursor teaching ni teaching. Okay, yang ini dia kalau kata cikgu adalah guru muzik Okay, tengok dia ada keluar dia punya note di sini. Nampak So guru muzik dia expert lah. Benda ni macam mana cara nak guna kan. Okay, so balik semula. And then dia juga ada dalam bentuk ni grid yang seperti ni. Ada diagonal apa semua. And then yang ini line. Okay, kalau cikgu nak paparan dia jadi lebih besar, cikgu just klik di sebelah paparan yang putih tu je. Dia akan pergilah. Okay, and then nak back to yang toolbox kita klik balik. Ni Okay, so ni line biasa. Yang ini pula adalah untuk ni Sekejap. Okay, yang ini adalah orang panggil apa?
panggil apa? Chord Okey, ni pun boleh pilih. Okey, ada banyak lah. Cikgu boleh explore di sini. Okey, kita juga ada ni Okey, yang ini ada grain dia dia punya corak-corak. Kata cikgu nak ubah ke. Okey, mungkin bagi yang mengajar seni ke apa kan, just in case lah kan. Boleh lah gunakan corak-corak ni Okay, so ikut kita punya keperluan lah. Okay, itu adalah background sedikit lah. And then di sebelah di sebelah background dia ada discipline. Okay, ini ada shortcut, cikgu boleh explore. Ini adalah mini tools dia, ini adalah discipline. Okay, kita akan tengok lah. Okay, dalam mini tools, saya pergi dulu pada mini tools. Okay, dalam mini tools ni dia ada magnifier. Nampak Okey, apa yang cikgu nampak beza di sana? Kita ada paparan kita tadi dalam dot-dot sahaja kan, dot yang kecil tu. Tapi bila mana kita gunakan magnifier ni, kanta kan, apa yang cikgu nampak? Apa yang kita nampak di sana? Cikgu? Yang besar. Dia lebih besar lah, seolah-olah macam, sebab kadang-kadang bila kita melibatkan graf kan, kita lukis di paparan skrin kita dia kecil, tapi bila nak tunjuk pada kita punya student, kita akan guna ni lah supaya dia nampak lebih jelas. Titik tu nak ditandakan di koordinat mana, whatever and so lah. Okay, ini penggunaan lah, cikgu boleh explore juga, explore juga. Yang ini adalah screen wrap. Okay, ni dia macam stage lah. Okay, yang ni pun cikgu boleh explore. Okay, so back to our toolbox tadi. Ini adalah screen camera. Okay, yang ni kita kena install dululah. Okay, tak payahlah saya tak install. Okay, klik saja. Okay, ni kita ada spotlight. Okay, spotlight dia lebih jelas lah. Dia just nak tunjukkan ataupun nak zoomkan di kawasan mana yang cikgu nak pamerkan ataupun nak tontonkan pada student lah. Okay, features dia banyak dalam toolbox. So ini pula adalah jam Okay, ini adalah jam. Cikgu boleh letak lah untuk timing cikgu. Ni memang time kita lah. Okay, time sekarang. Okay, yang ni ada kalender. Kalender pun ada. Ni 8 hari bulan. Okay, ada banyak sangat dalam ni. And then ada juga timer. Okay, mungkin ada cikgu yang dah biasa guna lah. Okay, yang ini adalah physical show. Okay, yang ini kena hati-hati sikit lah sebab dia melibatkan kamera. Kalau cikgu buka ni ni kamera. Dia akan buka paparan kita. Okay, mungkin dia tak berapa nak keluar lah dekat sini. Dia akan rotate lah. Okay, cikgu pangkal balik lah. Okay, back to ni lah. Bila paparan kita tadi dia akan terkeluar di sini lah. Okay, so kita tak nak lah. Dia akan hilang. Nanti kita akan pergilah dia punya feature salah satu tu. Okay, yang ini pula adalah page replay. Okay, yang ni pun cikgu boleh explore lah. Okay, ni ada berapa kat sini ni. Maksudnya page apa yang cikgu dah buka tadi tu, dia akan datang balik. Okay, ni yang pernah kita buka lah. Dia akan bagi balik paparan tu kat kita. Okay, ni macam tadi kan. Okay, kita buka balik. Okay, kita ada ni board. Okay, katalah kita macam dekat lab fizik, kimia, bio. Ni kita punya slide. Kita boleh menulis lah atas ni. Okay, and then kita juga ada screenshot macam biasalah cikgu boleh gunakan. Okay, kita ada screenshot. Ini browser. Browser ni maksudnya kita nak tapi orang kata apa? Internet kena strong lah. Okay, cikgu nak Google, tengah-tengah mengajar cikgu teringat nak Google ke apa, cikgu boleh try lah. Okay, so ni adalah antara paparan dia. Okay, ni tadi Okay. Okay, dalam tools, okay, kita tengok pula dalam discipline. Okay, dalam discipline, okay, kita ada, okay, kita ada ni Katalah cikgu nak
apa orang kata nak gunakan T-square untuk yang melibatkan ataupun untuk subjek drawing Okay, cikgu boleh gunakan ni pembaris ni. Okay, pembaris ni, dan kalau kata nak panjangkan pun boleh. Just panjangkan. Nak draw line, kita akan pergi kat bahagian bawah ni lah. Bila nak draw line, okay, bahagiannya. Kita akan perincikan kejap lagi. Okay, ni boleh tulis, lukis sahaja. Okay. Sekejap, saya back to. Sekejap background tadi, solid. Okay. Okay. Saya lebih kepada penggunaan disiplin lah. Okay. Disiplin ni dia ada set square 45, cikgu boleh keluarkan. Dia akan keluar. Okay. Sebab kadang-kadang bila kita nak tunjuk penggunaan garisan selari, perlu menggunakan 2 set square serentak. Okay, so cikgu boleh demo dekat student lah macam mana nak gunakan. Okay. And then itu adalah set square, protector pun ada. Okay. Simpan balik. Ni just klik je kalau cikgu nak simpan balik. Okay. Paparan yang comot ni cikgu dah boleh erase-kan dia lah. Okay. Ni cikgu erase dia. Dia akan hilang lah. Okay. Selalu dengan toolbars lah. Kalau hilang ke apa ke, cikgu patah balik pergi ke toolbars. Okay. For example, let's say mana tadi Okay. Katalah kita punya, biasa kita gunakan ruler di sini Ruler ni kalau untuk subjek LK, lukisan kejuruteraan, saya lebih suka guna ni bila mana kita pretend dia supaya jadi T-square. Bila jadi T-square, okay, cikgu boleh, cikgu terpaksa letakkan di bawah. Okay, sebab drawing kita di sebelah atas, di sebelah bawah. Katalah dia duduk dah sebelah bawah, susah nak alihkan dia. Tak apa, jangan bimbang. Cikgu pergi balik dekat toolbars. Okay, cikgu panggil semula. Dia akan keluar lah. Jangan risau. Dia tak akan hilang. Okay, itu adalah features dia. Cikgu boleh tengok ni ada calculator. Ni, cikgu boleh explore. Okay. Okay, ni pun ada formula. Cikgu boleh klik lah. Okay. Dia tengok ni Okay, kita pergi pada, itu adalah feature-features dia, dan di sebelah bawah ni dia ada pen. Macam biasa cikgu boleh pilih. Okay, color pun boleh tukar. Nak yang tebal, alihkan aja lah. Okay, gerakkan cursor. Okay, and then di sebelah dia eraser tadi. Okay, eraser sama ada nak padam sikit-sikit. Ni nak padam sikit-sikit macam ni. Ataupun cikgu boleh ambil yang inilah. Kita lebih suka guna yang ni lah. Okay, ni Okay, and then kita ada garisan. Garisan pun ada pelbagai jenis garisan. Okay, ada line. Okay, kita lukis line. Okay, dan sekejap saya tukar bagi tebal sikit, bagi nampak lah. Okay, let's say warna tu Okay, garisan kita ada garisan yang melibatkan arrow dekat sini. Boleh juga cikgu lukis. Okay. And then, ni pun kena ubah lah. Okay. And then kita ada garisan putus-putus di situ. Okay. Kita ada juga parallel line. Okay. Cikgu boleh explore lah. Okay. Kita ada ni garisan curve kat sana. Okay. Banyak garisan. Cikgu boleh pilih mengikut apa yang cikgu nak tunjukkan lah. Apa yang cikgu nak ajar kat student. Okay. Ni pun ada. Macam-macam ada. Kalau cikgu dah explore ni memang dia jadi edited lah. Memang nak guna sangat. Okay. Sekejap Kita pergi pula pada, okay. Di sini dia ada shape. Shape pun cikgu boleh pilih. Okay. Dia ada, ni cikgu boleh pilih lah. Cikgu nak ni bentuk yang macam ni. Okay. Nak bentuk star. Okay, star. Ni star. Okay. Okay, tu cikgu explore, boleh explore. Okay. Yang bestnya di sini, dia ada boleh, kita boleh fill. Kita boleh masukkan cat ataupun warna dalam tu. For example, let's say kita pilih cat yang ini Okay, cat yang ini saya masukkan di sini. So dia akan jadi color yang cikgu nak shadedkan tu lah. Okay, katalah di sini nak color kuning. Okay, letak kuning. And then dekat bahagian sini pula cikgu nak colorkan dia dengan color purple di situ.
Okay, so dia ada banyak orang kata features yang boleh cikgu gunakan mengikut keserasian PDPR cikgu lah yang cikgu apply. Okay, dekat sini kalau kita perhatikan dia ada pen tangan. Nampak ni dia keluar tangan. Okay, tadi dah kita letakkan cat-cat semua tu, dia boleh keluar. Ni dia boleh keluar. Nampak tak? Ni maksudnya lapisan tu kita boleh alihkan dia. Okay. So ni pun kita boleh alih. Adalah features yang cikgu rasa mungkin sesuai untuk cikgu gunakan. Okey, yang ketiga pula, okey di sini di samping kita orang kata apa boleh menconteng di situ, boleh gunakan peralatan kita sendiri. Okey, cikgu juga boleh menulis. Cumanya teks ni kalau cikgu klik di sini, dia minta kita register dululah. Okey, barulah boleh kita menulis. So saya tak biasa nak guna itu sebab kita lebih selesa menulis secara manual. Okey, contohlah gambar-gambar rajah ni cikgu boleh print screen je, senang je. Mudah daripada mungkin boleh PowerPoint, OneNote ke whatever lah. Yang cikgu ada bahan, cikgu boleh masukkan dia dalam CM. Okey, so kita boleh melukis di sini ataupun menulis sesuatu lah. Okay, nyatakan reka bentuk. Okay, for example, let's say ni bentuk apa. So katalah kita menulis ni jawapan dia pada student, kita tulis tu sebagai ni jawapan dia lah contoh. Okay, bentuk apa? Bentuk U. Okay, dan lain-lain lagi lah. Okay, itu kalau untuk menulis lah. Okay, yang ini pun sama juga. Kita boleh print screen, kita masukkan nyatakan ruang. Okey, cikgu boleh tulis lah ruang dapur. Okey, sekejap je ni. Okey, yang ini pula untuk subjek drawing lah. Okey, kita demo sedikit lah cikgu. Kita tengok sikit. Okey, kecilkan dia punya ni For example lah, kita nak gunakan peralatan. Okey, so samping kita mengajar tu, kita dah boleh orang kata demo di sini lah. Kita keluarkan kita punya tools, letakkan di sebelah bawah ni Okay. So, satu lagi kita keluarkan tools yang cikgu nak gunakan. Dia boleh dialih-alihkan. Okay. So, kita bawa dia pergi situ. Okay, cikgu letak elok-elok dia. And then garisan kita dah panggil tadi. Kita boleh terus melukis lah. Okay. Kalau dah tak nak guna, cikgu boleh letak just put aside. Okay, so cikgu boleh continue lagi. Okay ni bawa pergi situ. So student dia lebih nampak lah, lebih jelas. Kalau kita menggunakan AutoCAD sebab yang ini kalau kita gunakan AutoCAD, okay, periksian AutoCAD, dia lebih tepat, lebih accurate. Dalam CM ni dia taklah tepat. Cuma untuk kaedah pembelajaran semasa online bersama pelajar, pelajar akan nampak satu persatu garisan yang cikgu lukiskan tu. Dan cikgu juga boleh buat kata apa, application seperti mana yang cikgu buat dalam kelas PDPC face to face. Okay, tak jadi masalah. Okay, katalah cikgu nak ubah, nak tukar pula garisan. Okay, saya continue sikit sahaja. Bukan nak ngajar, cuma nak demo sedikit. Okay, ni boleh buat orang kata apa, bersama-sama dengan student lah. Okay, ni boleh buat dengan student. Satu garisan. Memang dia akan ambil masa sikit lah. Okay, sebab kita nunggu student buat satu persatu seperti mana yang berlaku dalam kelas. Okay, kita tak adalah tunjuk for every single questions yang kita berikan dekat student. Kita tunjuk basic, so student dah boleh apply lah for the next. Okay, so kita panggil balik kalau nak guna Okay, kita nak gunakan line ni, saya nak lukis. Okay, line ni saya turunkan dia ke bawah sini. Okay, and then alihkan. Okay, kita garis. Okay. So sambil-sambil tu kita boleh tanyalah. Okay, dah siap belum? Dah boleh faham ke? Kita nampak student dia, memang kita offkan kamera lah. Kita offkan kamera bukan apa, sebab nak jimatkan data student. Kan bila kita buat kelas tu sama ada dalam Meet ke, dalam Teams ke, whatever lah. Okay.
So ini yang paparan kita dapat. Okay, so saya lebih kepada color-color gitulah. Okay, kalau kita nak jelaskan lagi, okay, kita gunakan fill ni. Okay, katalah for example, let's say I'm using this color, kata dekat student I'm just using this color of purple. Saya nak letakkan dia supaya nampak lebih jelas. We can make it different daripada orang kata partition-partition yang ada dalam drawing kita ni. Okay, yang saya highlightkan dia sebagai purple ni. Student, kita tanyalah student, okay, apakah awak rasa yang yang cikgu highlightkan tu? Apa benda sebenarnya? Yang ini adalah ruang. Dalam satu ruang kita nak cuba lukiskan apa yang ada dalam ruang tu. Okay, so kalau kata ada katil, kita akan lukis lah. Tapi di sini kita hanya ada tingkap dan juga pintu. So tingkap dan pintu saya tak lukis lah untuk slot kali ni. Kita cuma nak tunjukkan ruang yang ada di sini. So student bila sebut ruang, okay, dalam bentuk 3D, dia dah tahu dah yang ini adalah merujuk kepada ceiling. Okay, bahagian atas. Bahagian hadapan ni, bahagian depan ni bahagian hadapan ni pula kalau kita highlightkan sedikit, kita bagi tebal sedikit, katalah kita highlightkan dia sebagai warna biru di sini. Okay, kita highlightkan kat sini. Okay, ni kita lukis biru ni. Biru ni merujuk kepada dinding, permukaan dinding lah. Okay, permukaan dinding. Jadi cikgu boleh highlightkan juga color biru yang kita gunakan tadi tu di bahagian yang kita nak bagi tahu dekat student. Katalah yang biru ni adalah merujuk pada dinding hadapan yang kita lukiskan pada pandangan di atas ataupun plan lantai dia lah. Okay, so student dia akan hopefully lah dia akan nampak lebih jelas. Okay, apa benda, walaupun nampak dia serabut dengan color-color kan, tapi kita pergi satu persatu. Okay, cikgu highlightkan biru kat situ and then highlightkan di sini. Yang ini merupakan partition yang bahagian hadapan kita. So student dah dapat dua dah. Bila dia masuk, dia just enter that room, dia akan nampak apa yang perlu dia lukiskan adalah mesti ada ceiling, mesti ada bahagian hadapan. Yang mana kita dah highlightkan dia di mana sepatutnya benda tu berada lah. Okay. Di sebelah kiri pula, paling kiri dia adalah merujuk kepada tingkap. Tingkap saya tak perinci lah. Kalau saya perincikan dia akan lagi ambil masa lama. Pintu juga sama. So kita bagi tahulah student, pintu akan berada di sebelah kanan, partition yang di sebelah kanan dalam ruang bilik kita. Tingkap pula akan berada di ruang sebelah kiri. Okay, and then di sini kalau kita perhatikan ada tiles. Kita nak tunjukkan dekat student satu persatu supaya student tu dia akan cop dengan kita, dia akan ikut dalam kelas walaupun kameranya di off. Kita hopefully lah, kita husnuzon, okay, bersangka baik, student kita akan follow sebab end of the session of our class nanti kita akan minta student kita supaya dia hantar dia punya latihan tu. Dia buatlah screenshot ke whatever and so hantar dalam Google kita punya Google Classroom ataupun nak cepat lagi dalam Telegram lah ataupun dalam channel yang cikgu create dengan student cikgu. Okay, so saya continue di sini sedikit lagi. Let's say I'm using this color. Let's say this one. Okay, kita pergi pula di sini Okay, ini tak apa, cikgu jangan bimbang. Cikgu jangan pula kata tak faham garisan-garisan tu. Kita cuma nak showkan orang kata apa? Garisan tu terbentuk macam mana. Okay. So kat sini kita call balik kita punya peralatan tools kita. Okay, kita highlightkan balik lah. Okay, sedikit. Ni bukan sesi PDPR kelas lukisan cikgu. Just nak share apa yang kita buat. So mungkin cikgu-cikgu pernah buat, tak apa, tak ada masalah. Kita boleh tengok sama. So saya pun tak explore 100%. Okay. Cikgu yang nak ngajar kemis, cikgu boleh explore topik kemis lah. Dekat situ nanti kita akan tengok, patah balik sedikit lagi. Ni saya cuma nak tunjukkan untuk part drawing lah. Okay. Garisan-garisan ni datang daripada sini lah. Instead of kita lukis dia daripada atas ke bawah, okay, kita lukis dia sebagai calik pun dah okey. Sebab kita bagi tahu kat student,
sesiapa yang lukis daripada atas tu bawa pergi ke bawah, dia tak berapa nak handsome lah. Tapi kalau kata student tu dia smart, he's a very smart student, dia akan calik sedikit sahaja. Di mana dia dah tahu dah daripada atas dia akan unjurkan ke bawah. Itu ada dalam drawing lah. Okey, bila dah sampai part yang di sini okey, kita akan sambung sedikit. Ni drawing ni dia tak melibatkan garisan yang serabut cikgu. Cumanya kalau topik yang perspektif dia lagi serabut lah. Ni saya tunjukkan ID. Ni adalah reka bentuk halaman kediaman bagi topik tingkatan 5. Okey. So yang di sini kita panggil sekejap. Okey. Pak ni panggil balik lah. Kalau cikgu nak gunakan, cikgu just tarik je lah. Okey. So di sini boleh lukis line dah. Ni cikgu tarik sampai ke bawah sini. Okay, student akan nampak lah. Ni yang saya demo, cikgu-cikgu ataupun pensyarah di luar sana nampak tak? Ataupun saya seorang-seorang je kat sini lah. Okay, boleh nampak Okey puan, okey. Okay Ya Kak Ni. Okay, ni saya panggil balik. Jelas. Okay, thank you. Okay. Ya, gambar jelas, Okay. suara pun jelas. Saya continue balik lah. Clear cikgu, clear. Okay, thank you. Okay, ni garisan. Ingat cikgu, AutoCAD dia tak sama macam yang kita buat ni sebab dia akan lari dari segi accuracy lah. Itu cikgu sedia maklum lah. Okay, jangan pula kata tak ni kan. Ni just nak demo aja. Okay, apa yang kita buat di sini cikgu, yang ini cikgu nampak paparan ni lebih jelas. Okay, bila mana kita letakkan kadang-kadang walaupun kita dah ke sekolah peringkat yang lebih orang kata higher kan, menengah ataupun matrik ataupun universiti sekalipun, dia lebih kepada orang kata how to attract kita punya student. Kita dah jadi macam terpaksa duduk dalam kalangan orang kata apa, student yang di sekolah rendah. Dia orang suka color-color. Sekolah menengah pun ada yang minat color-color ni, tapi kita jarang implement benda ni dalam kelas. Jarang nak gunalah. Okay, sekali-sekali sahaja. Okay, saya continue lagi. Let's say, saya pun dah raba warna, dah tak tahu nak pilih colour apa dah di sini. Okay, let's say I'm using this colour lah. Okay, green colour. Saya letakkan di sini satu, kat sini satu. Okay, just to show the different lah. Okay, satu persatu. Okay, ni pun ada sikit. Ni saya dah tak boleh nak highlightkan petak di sini sebab dia tak ada penutup. Penutup tu maksudnya tak ada garisan. So kita tahulah di sini ada juga tiles yang saya warnakan dengan hijau. Okay, kat sini. Okay, bila mana kita dah highlightkan dekat student kita, student sebenarnya dalam drawing LKJKT, dia orang tak perlu highlightkan ataupun tak perlu shadekan mengikut color-color yang kita tunjukkan. Okay, dia orang just gunakan garisan binaan dan juga objek, garisan objek sahaja. Tapi bila dalam PDPR, we have to show something different. Okay, which is maybe can attract dia orang punya, orang kata daripada malas lah nak tengok cikgu lukis dalam AutoCAD nampak background boleh tukarlah dalam AutoCAD kan, hitam ke whatever, tapi biasa klisenya guna hitam. Dan garisan-garisan tu dia very tiny sangat, kecil sangat, susah nak nampak. Okay, cikgu memang nampak clear lah waktu cikgu present, tapi di paparan student tu dia tak nampak. So kita apply guna CM ni, kita akan nampak lebih clear. Nampak Bila saya highlightkan di sini, kadang-kadang student yang tak dapat lagi melukis, tapi dalam fikiran dia orang ni kan, dia orang dah dapat orang kata idea. Apa yang cikgu bebel kat depan. Ini paparan. Okay, ini yang kita dapat setakat inilah, kita dah siap kita punya drawing. So kita hopefully lah student yang di sana tu pun dapat seperti mana yang kita buat. Kita buat hands on satu persatu. Kita tak nak buat laju-laju supaya student dia tengok aja. And then cikgu pun tak cakap apa kan. Cikgu kata okay tengok dia orang tengok lah, dia orang tak akan hands on. So why not kita implement dekat dia orang sambil kita mengajar line by line. For every single lines yang kita buat, student yang di luar sana, you should follow lah. Kalau tak tahu, tanya. Cikgu boleh, orang kata boleh patah balik ke, boleh explain more detail ke kat mana yang student tak faham tu. Okay, so di sini kalau kata student dah siap ke apa, macam saya kata tadi lah,
dia akan hantar hasil dia end of the session, end of our class lah. Cikgu akan check for every single of them lah. Boleh Boleh nampak jelas. So kita dah dapat sedikit di sini. Okay. So kita tengok pula. Okay, yang ni kalau tak nak pun cikgu tak pangkal pun tak apa. Kalau pangkal pun dia akan masuk balik lah. Okay, dia tak akan hilang. Dia akan ada di situ. Cikgu boleh save yang ini semua end of the session. Cikgu boleh save sebab dia ada dalam kat sini save. Dia ada macam kita dalam Words ataupun yang lain-lain lah. Okay. Okay. Boleh ke cikgu? Boleh nak? Saya ngajar tak laju, ngajar satu persatu. Ni bukan nak ngajar cikgu, nak demo macam mana orang kata apa, keseronokan kita mengajar. Okay? Dia jadi edited. Bila mana kita tak boleh, sebab kita dalam kelas bila melibatkan subjek-subjek teknikal, okay, kita berfikir 2-3 kali macam manalah nak implement kaedah pengajaran kita dalam kelas secara PDPR berbanding face to face. Sebab face to face tak ada masalah cikgu. Kita tengok jam lagi 5 minit. Tak apa, kejap je. Kelas sebelah tu je. Jalan-jalan. Okey, dah sampai 1 minit cikgu dah boleh mengajar. Okay, let's say cikgu gunakan PowerPoint, whatever, and so benda tu kejap je dah boleh dipamerkan. Berbanding cikgu nak sediakan bahan dalam PDPR. So cikgu kena explore satu persatu, nak bawa datang ni dalam kelas online ni apa benda satu persatu. Tapi beza 100% lah pada saya lah, tak tahulah kat cikgu di luar sana kan. Pada saya kalau face to face, saya bawa tak bawa marker pun tak apa sebab dah boleh show dekat PowerPoint. Student akan buat time tu juga. Okay, satu persatu jugalah. Cuma sekarang ni kita implement the same thing, cumanya dalam PDPR secara online. Tapi terpaksa gunakan apps yang boleh membantu supaya dia tak nampak sangat macam kita tu masuk kelas kan, sebab kita tengok banyak viral-viral student parents dia complain cikgu just bagi video orang kepada dia orang and then buka klik, student tengok ataupun tak tengok kita tak boleh nak pantau. Okay, so why not kita bawakan satu kaedah ataupun satu apps dah sedia ada, kita just guna je. Okay, benda tu mudah sangat, so kita boleh implement lah for our class yang seterusnya. Okay, untuk yang ini pula tadi kita belum tunjuk orang kata apa, kaedah menggunakan jangka lukis kan. First time saya guna jangka lukis pun, jangka lukis saya pun asyik terkehel. Okay, jangka lukis saya dah cuba, setakat ini we cannot reduce the size. Such a very big size that we are having here. Besar ni, student pun nampak. Rasa cikgu pun nampak di sini. Okay, so kita bawakan lah. Okay, katalah cikgu nak apa ni, make it thinner, dia punya garisan. Saya lebih suka guna color merah lah untuk garisan binaan dalam drawing. Okay, kita akan yang ini tujuan dia adalah untuk ambil ukuran. Nampak tak? Okay, and then yang ini kalau cikgu alihkan dia, okay, dia akan ni je, dia akan tunjukkan jangka lukis cikgu tu akan bergerak-gerak gitu. Okay, arrow ni bulat ni. Cikgu pergi balik ke dia. Okay. Bila nak highlightkan sebagai garisan binaan, cikgu pergi dekat bahagian sini bahagian bawah ni Cikgu just lukiskan. Gitu je. Nampak? Kalau nampak dia susah nak angkat cikgu. Ni susah nak angkat kan? Tak apa, tak ada masalah. Cikgu just calling sahaja. Dia akan datang semula. Ni Okay, macam mana nak alih pula pergi ke sebelah sana? Ni cikgu kena ni lah. Cikgu kena explore sedikit. Cikgu letak kat sini. Okay. Ni dia takes time lah. Bila permulaan kita nak buat tu, dia akan takes time sikit. Okay. Radius saya gunakan tadi 6.4. Di sini diberilah di sini. Okay, dia tak tepat sangat pun. Okay, ni. Okay, kita nak lukis. Kita dah check dulu. Tujuan kita gunakan ni kita punya ni tu arrow yang separuh bulat tu. Okay, tujuan dia adalah untuk check betul tak dia punya radius pergi ke point of P di sini. Kalau betul dah confirm, barulah cikgu highlightkan dia sebagai
garisan binaan. Dia dah dapat gitu. Okay, and then we just call balik sebab dia dah terkehel ke bawah situ. Kita nak buat pula bulatan yang berradius sama. Okay, ni okay, kita tak akan terus buat kita selalu pesan dekat student, you always have to counter check your radius. Okay, sebab kita tahu jangka lukis pelajar kadang-kadang dia terkehel. Kadang skru yang dekat bahagian atas ni dia agak loose dan mungkin dalam perjalanan student nak melukis tu dia akan terkehel sedikit, mungkin dia punya radius jari dia akan terlari. So our advice is we always have to check this one. We counter check for the radius. Is it accurate? Kalau tak accurate, dia kena adjust balik lah dia punya jangka lukis tadi. Kalau dah okey semua, ni cikgu nampak okey kan? Ni P pun okey masuk, barulah kita lukiskan. Benda yang cikgu implement dalam kelas, dalam kelas kata apa? Kelas face to face, begitu juga cikgu kena bawakan dalam kelas PDPR. Sebab kita kena bagi tahu kat student, you have to counter check this first. Kalau tak dia main redah aja, dia main lukis je. Nampak tak? Okay, so di sini saya dah boleh lukis separuh daripada orang kata apa? Sebahagian hexagon. Macam mana nak highlightkan sebahagian hexagon? Okay, di sini kita buatlah ketebalan dia lebih sedikit. Okay, sebab dia bila jawapan akhir, dia kena tebal lah. We have to making use of the different line untuk dalam drawing kita lah. Dia dah boleh lukis. Ni kalau cikgu nak guna alat, kalau untuk student tingkatan 4 lah, dia orang ni masih tak biasa dengan alat. Okey, CM ni amat membantu bila mana cikgu nak gunakan alat-alat ni lah. Okey, saya tunjuk sikit je lah Okey, cikgu boleh ambil lah. Okey, set square ni. Okey, set square ni. Sekejap Okey, kita boleh adjust dia punya angle di situ. Ni cikgu terpaksa adjust lah sebab cikgu bukan gunakan kalau cikgu nak gunakan T-square dekat bawah, okey, T-square dekat bahagian bawah pun tak ada masalah. Ni walaupun nampak ruler tapi dalam kelas saya lebih kata dekat dia orang yang ini adalah T-square kita. Di bahagian tepi ni dia ada kepala T dia kan. Bagi tahu dekat student, you just imagine sebelah kiri, sebab saya tulis tangan kanan so T saya tu lebih suka berada di sebelah kiri. So kita bagi tahu, kita highlight dekat student, okay, you just making use of your T square, you punya actual lah, kepala T nya akan berada di sebelah kiri, you rapatkan betul-betul ke drawing board. Kita andaikan yang background hitam ni adalah kita punya drawing board kita lah. So student akan rapatkan, dia akan follow. Okay, kita adjustkan sedikit di sana. Okay, instead of taking this set square, kita lebih mudah gunakan yang inilah. Okay, sebab yang ini dia dah more tu, dia ada 60 dan juga yang lain-lain tu lah. Okay, ni 60 angle dia. So kita tahu, cikgu Max pun dia tahu kalau kat sini dia adalah 60 darjah di sini. So kita gunalah. Kalau student yang baru, tingkatan 4 dia memang baru jumpalah barang-barang ni T-square, set square. So kita kena show for every single item yang kita gunakan dalam face to face. Di sini juga kita kena tunjukkan satu persatu. Sebab student kita mungkin kata you boleh lukis-lukis gitu je. Student tak nampak. Memang tak nampak. Okay, so kita applykan satu persatu. Ni T-square, ini set square. So line cikgu gunakan di sinilah bagi tahu. Cikgu akan gunakan line ni untuk sambungkan ke. Okay, you all pun kena buat benda yang sama. Okay, so boleh guna di sebelah sini juga. So kita boleh explore lah. Okay, nak tercepatkan kita just ni ni kalau untuk student tingkatan 5 tak ada masalah dah. Dia dah tahu dah alat apa nak guna. Cikgu gunakan peralatan tools tu bergantung pada audience kita lah. Okay, so kalau audience tu dia tak pernah lagi gunakan ni student especially yang form 4, student LK, JKT, okay, dia akan nampak lebih jelas lah kalau cikgu keluarkan peralatan seperti mana yang dia orang ada, cikgu pun ada di sini. Okay, ni nampak lebih clear lah. Okay, boleh cikgu?
Ni kalau cikgu Mac dia dah tahu dah ni. Ni hexagon kan. Tak tahulah klien kita kat sini siapa-siapa kan. Okey. Yang ini pula adalah saya rasa saya tak show lah kaedah nak melukis, ortografik dan sebagainya. Ataupun cikgu ada soalan apa-apa tak? Sebelum dia tak ada banyak sangat ni. Okey. Contohlah. Saya bawakan satu lah. Okey. Saya pergi kepada, saya tengah-tengah mengajar, saya teringatlah. Saya ada benda lagi nak tunjukkan dekat student. Jadi saya akan pergi ke, ni dia sentiasa ikut kita cikgu. Daripada awal tadi pun kita dah terangkan CM punya features kat sini dia sentiasa akan follow. Kita letaklah ke sebelah tepi sini, dia tak ganggu pun. Ni. Okay, kita pergi, katalah satu contoh lah. Saya teringat lah, saya belum lagi nak masuk tajuk ortografik. Okay, kita masuk sekejap. Okay, ni nampak paparan ni. Boleh juga cikgu ngajar di PowerPoint, tak ada masalah. Tapi cikgu nak bawakan juga ke CM cikgu. So kita boleh print screen. Cikgu print screen. Okay, sekali. Cikgu pergi balik dekat bahagian kanan CM tu. Cikgu buka Cikgu pergi ke CM. Nampak balik paparan hijau. Okay, cikgu boleh control V sahaja. Dia akan datang cikgu. Dia akan main. Nampak tak? Cikgu kata, tak muat lah kan? Dia drawingnya dekat bahagian bawah, tulisan dia je yang besar. Tak ada masalah. Cikgu pergi dekat bahagian pen, dekat cruise tu Okay, dia akan keluar. Minus. Kalau minus ni magnify lah. Cukup? Tak cukup. Cikgu kecilkan lagi. Okay. Memang cepat sangat. Mudah sangat. Cikgu nak tunjuk pun senang sangat. Okay. Ini untuk yang form 4, dia orang memang nak guna peralatan lah. Okay, for example, saya tak tunjukkan, kalau sempat saya tunjuklah. Okay, saya cuma nak highlightkan, okay, kalau dari pandangan kita keluarkan kita punya pensel balik pensel kat atas lah kita highlightkan dia, okay, warna merah kita guna. Yang ini, katalah yang ini adalah pandangan hadapan. So, kita boleh tulis. Yang ini adalah pandangan sisi. Cikgu boleh highlightkan. Okey, dan di situ pandangan hadapan, yang di sini adalah pandangan hadapan kita, yang ini adalah pandangan sisi kita. So, apa yang kita nak jelaskan pada student adalah bila mana dia nampak pictorial ataupun objek A. Objek A itu adalah 3D ISO yang diberi dalam ni lah bahagian sini . Ni cikgu Okey, untuk pandangan hadapan, katalah kita highlightkan color ni hijau. Kita highlightkan dulu dekat objek tu Okay, let's say color ni. Okay, and then okay, color ni pula. Jadi color-color lah. Student mungkin lah dia tengok, color-color menarik lah pula kan. Instead of we are just using the letters, okay, kita guna, kata apa tu, huruf-huruf ABC, kita applykan yang ini pula. Okay. Cuma di sini sekejap saya nak baiki terus, ada pembetulan sikit. Di sini bukan ni sini adalah C. Terus baiki kat situ. Okay, kita tanyalah student kita. Okay, pada pandangan hadapan. Okay, pandangan hadapan sini apa yang awak nampak? Okay, so student akan bagi tahu. Dia tak akan bagi tahu huruf D. Kalau cikgu highlightkan macam ni kan, dia akan terus bagi tahu, dia nampak warna hijau. Hijau. Cikgu pun colorkan dia hijau. Okey, pandangan hadapan, apa lagi warna yang awak nampak? Dia kata kuning. Okey, kita highlightkan, kita masukkan, kita fillkan dengan color kuning. Okey, untuk pandangan sisi pula di sebelah sini. Okey, color apa yang kita nampak? Student akan bagi tahu lah. Kita tanyalah student kan, student akan bagi tahu. Kalau tak nak bagi tahu juga, you just call the name. Kita panggil je. Okay. Shasha, you nampak apa dekat pandangan sisi? Instead of color biru kat sini, color apa lagi yang boleh awak nampak? So, dia akan bagi tahu lah. Okay, color peach. Okay, so kita highlightkan di sini, peach color. Boleh cikgu? Nampak clear Okay, kalau kata kita nak ngajar budak, sama juga macam tadi, kita akan panggil peralatan balik lah. Kita akan call balik kita punya tools, apa yang ada kat sini. Kita akan gunakan semula lah. Yang ini cikgu boleh explore lah. Kita tak tunjuk lah di sini. Cuma nak jelaskan di sini, dia akan memudahkan
pembelajaran student tu sendiri. Nampak nampak clear. Memang dah orang kata cikgu yang drawing lah, dia akan bermasalah pada mulanya. Apalah kaedah yang nak digunakan, kan? So sambil-sambil tu saya tunjuk sedikit je. Ni sebab sesi saya tak lama, sekejap je. Saya target dalam setengah jam je pun. Okay, ni. Kita boleh sekali sama-sama demo dengan student dalam kelas PDPR. Tak jadi masalah. Okay, ni starting point kita. Kita boleh terangkan lah. Ini sudut 45 darjah, cikgu boleh tulis dekat situ. Okay. Instead of dia kenal set square 45, dia tahu juga sudut ataupun angle yang kita gunakan di sini adalah angle 45. Kalau student nak, dia boleh screenshot lah dekat dia punya paparan handphone ataupun orang kata laptop yang dia gunakan lah. Okey. Saya rasa itu sahaja, tak ada banyak pun, setengah jam je, tak sampai kot. Okey, itu sahaja, ni paparan kosong je. Kalau cikgu nak lukis apa-apa boleh je. Okey. Saya rasa itu sahaja yang saya nak share dengan cikgu-cikgu di luar sana. Mungkin yang dah pernah guna, bolehlah orang kata sebarluaskan. So ramai lagi cikgu yang dapat guna. Dapat meringankan orang kata stres yang cikgu alamilah waktu PDPR. Sebab PDPR bagi sekolah dia akan sambung lagi. So bertabahlah semua guru. Anggaplah kerja buat kita tu sentiasa dalam rahmat Allah. Okay, saya rasa setakat tu dulu. Saya back to paparan ni Okay. Saya kembalikan kepada, okay, sebelum tu ada apa-apa tak sebelum saya stop saya punya presenting semua ni? Ada tak apa-apa yang nak ni? Kalau dia ada banyak lagi features je lah. Kalau cikgu perhatikan, tadi saya tak tunjuk kalau saya tunjuk semua nanti cikgu tak nak explore. So untuk cikgu saya highlightkan untuk cikgu cikgu fizik. Okey, sekejap nak tunjuk juga tu. Cikgu biasalah kadang-kadang dia kata kelas dah habis kan. Lepas tu dia patah balik. Tu biasalah. Cikgu jangan kata apa-apa pula. Okey, dalam mini tools cikgu okey, dalam display ni apa semua, dia ada maths. Maths dia akan keluarkan tools yang cikgu-cikgu maths perlukan lah. Graph pun ada. Cikgu boleh explore. Okey, apa yang nak tunjukkan di sini adalah dalam chemistry. Dalam chemistry dia ada atomic structure diagram. Ni okey, cikgu nak apa? Dia dah ada siap dah dekat petala-petala tu. Saya pun dah belajar kimia tinggal berpuluhan tahun dah. Tak apa nak pandai lah. Memang tak pandai pun kimia. Cikgu kimia, lecturer kimia, cikgu kimia dia tahulah. Okay. Titanium. Titanium dia ada, ni unsur berkala dia kalau tak silap saya lah. Petala yang pertama boleh masuk 2 elektron. Okay. The second ni boleh masuk 8. Yang ketiga dan seterusnya lah. Okay. So ada banyak sangat di sana. Kalau cikgu reducekan di sini sendiri kalau kita main dekat sini pun. Okey, katalah cikgu ni, cikgu tengok kat sini. Dia jadi 21. 21 ni adalah apa? Scandium. Dia. Cikgu kimia dia mungkin seronok lah benda ni. Nampak tak? Ni. Potassium. Okey, dia dah orang kata dah memang semua dah ada di sana. We just explore and then we just study how are we going to use this all. Okey, kita juga ada ni test tube ada, dibekalkan dah dekat kita ni. Ni cikgu boleh tolak tepi lah. Kalau tak nak cikgu just buang je lah. Ni pun dah ada. Semua dah ada. Okay. Tu adalah kimia. Cikgu boleh tengok sendirilah. And then dekat bawah ni dia dah highlightkan spesifik di situ adalah physics. Physics dia dah ada. Ammeternya dah ada. Ni ammeter dah ada. Voltmeter pun dah ada. Okay. Physical force pun ada, cikgu boleh explore sendiri. Okay. Fizik mungkin tak banyak peralatan tapi kimia memang banyak lah. Kalau cikgu nak buat nak buat amali mungkin boleh tapi jangan student buat di rumah pula. Cikgu boleh show dia punya orang kata bahan-bahan beaker ataupun
beaker rack dia pun ada, alkohol punya burner pun ada, cikgu boleh tunjuk lah. Tapi peringatkanlah, highlight dekat sana, kata yang cikgu demo di sini hanya untuk cikgu sahajalah, bukan untuk dibuat oleh pelajar di luar sana. Sebab kimia dia bahaya sikit lah. Okey, saya rasa tak ada sebelum saya start presenting. Okey, saya rasa setakat Cikgu itu. Rohani nak tanya. Ya. Yang apps Clever Math ni kita boleh dapat kat mana? Kita Google je ke? Kita Google, pergi dekat Omnibox ni dekat bahagian atas tu, kita type sahaja Clever Maths, dia akan keluar ambil yang bahagian atas sekali. Just install, dia tak berat pun. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya start presenting, saya back to moderator kembalilah. Okey. Okey, alhamdulillah. Dan Okey. Sorry Cikgu Rohani, terima kasih satu perkongsian apps yang sangat interaktif dan menarik. Tinggal lagi hanya dieksplor dan digunakan oleh kita lah sebagai para guru dan juga pihak untuk ibu bapa yang bakal menjadi guru sepanjang tempoh PDPR seperti yang telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan baru-baru ini. Okey, untuk makluman semua peserta juga, atas inisiatif penyelaras telah mewujudkan satu grup Telegram untuk seandainya tuan-tuan dan puan para guru mempunyai pertanyaan ataupun ingin berkongsi lagi. Satu link Telegram akan dipaparkan di ruangan chat sebentar lagi untuk terus boleh direct bertanya dengan Cikgu Rohani dan juga boleh berkongsi seandainya ada apa-apa idea baru sepanjang tuan-tuan dan puan menggunakan apps ini nanti. Okey, untuk makluman penceramah ada beberapa soalan yang ditujukan. Boleh cikgu saya bacakan soalan? Sebab tengok cikgu tadi khusyuk sangat berkongsi. Macam mengajar student dalam kelas pula rasanya. Memang ini mengajar dan lupa dah audiens saya siapa, minta maaf banyak. Okey cikgu, yang soalan pertama, adakah apps ini boleh diinstal dalam iOS? Dalam Apple? Saya tak pernah try lah sebab saya just install dalam laptop saya je yang biasa je. Okay. Boleh try lah, boleh try. Tak explore lah lagi tu sebab tak ada bendanya, tak ada bahan. Cikgu boleh try lah. Saya respon bagi pihak cikgu memang boleh dalam Apple seperti yang dalam ruangan chat dia dikongsi oleh seorang guru tu menggunakan Jamboard. Okey, memang boleh. Ya, sangat menarik. Okay, thank you for sharing. Alright. Soalan yang seterusnya, bagaimana nak share screen? Bagaimana kita nak share screen selepas kita screenshot? Clever. Clear tak soalan saya, Puan? Tak dengar, dia putul-putul. Dengan share screen je. Okey, tapi kalau ikutkan dalam perkongsian cikgu tadi, memang boleh share screen selepas kita screenshot, kita share screen dalam Google Class. Dia share screen yang dalam mana tu? Dalam pada kita nak masuk dalam Clever Maths ke? Ya, betul Puan. Kalau dalam kelas kita kan, kita buka Google Meet contohlah Google Meet, kita share macam biasa je. Dia akan ikut lah. Ya betul. Sebab kita buka entire kan. Okey, saya buka untuk peserta ini. Okey, buka untuk peserta yang lain seandainya ada persoalan. Silakan. Syam, tadi dia tanya ni, dia bukan tanya nak share, dia kata dia screenshot macam mana nak masukkan balik kan, macam Kak Ani dah cakap tadi, kita just paste kan, Ctrl V kot, tak sama. Maksudnya waktu kita tengah mengajar ke?
Okey, Ya, katalah tengah ngajar kita, benda yang kita screenshot tu. okey, sebelum kita ambil bahan, contohlah bahan daripada PowerPoint, okey, daripada PowerPoint kita buka dulu kita punya CM. Okey, kita buka dulu CM tu. Kita pergi dekat PowerPoint, kita make it slideshow. Okey, slideshow, kita print screen di situ and then kita masuk semula ke kita punya CM. Okey, kita control V sahaja. Kita paste lah di situ, control V. Dia akan masuk. Tapi dia akan masuk dalam features yang size yang besar lah. So kita kena ambil panning tu, yang ada tangan tu, kita kecilkan, kita magnify dia. Dia akan jadi ikut keperluan cikgu nak size yang macam mana. Okay. Cikgu print screen pada PowerPoint. Okay, kalau boleh yang slideshow lah. Okay, dia akan masuk and then buka CM kita, cikgu control V. Okay, control V. Paste. Dia akan duduk dalam tu lah. Dan kalau kata cikgu nak exit cikgu punya Clever Maths, macam biasa, macam cikgu gunakan words whatever and so tu, cikgu just save. Dia akan masuk lah. So bila nak guna balik, cikgu boleh tengok balik. Kalau cikgu nak erasekan dia pun, dia akan boleh ikut keperluan kita. Sebab kadang-kadang kita nak ngajar, contoh macam dalam OneNote dia dah ada dia punya, orang kata apa, file-file dia. Tapi dalam CM ni pun ada. Cumanya dia ada, dia masuk dalam kita punya dokumen tu, tengoklah dekat mana cikgu save dia. Okay, kita boleh call balik di sana. Untuk kelas ataupun sesi PDPR yang seterusnya lah. Cikgu bagi nama senang sikit. Ni untuk kelas mana. So cikgu buka je. Tapi bahan cikgu siapkan awal lah. Kalau cikgu tak siap awal dia akan takes time pula kan. Lagipun kalau tak sediakan awal, cikgu orang kata apa nak ajar pula kan. Orang kata macam terjah gitu je. So preparation untuk PDPR ni dia lebih mencabar berbanding face to face, jalan-jalan kaki, bawa satu pen marker, pak, dah boleh siap satu kelas. Am I right? Betul tak? I'm having that problem lah. That's why saya disebabkan ada kekangan macam tu, start daripada MCO, satu lagi dah terfikir-fikir macam mana ataupun kaedah apa yang nak diimplementkan, especially untuk cikgu yang mengajar subjek-subjek teknikal yang beratnya kepada lukisan, bukan sekadar lukisan tapi garisan-garisan yang terlampau kecil, contoh macam dalam perspektif. Ni cikgu sifu saya di sini sifu saya ada dalam ni, cikgu Jaludin Rashid. Dia lah banyak mengajar saya daripada awal-awal pembabitan saya tu dalam subjek LK lah, kalau dulu LK. Cikgu Jaludin ada? Ni sifu saya. Ni nak bagi tahu juga lah kan. Ada. Ya, terima kasih. Ni sifu saya lah. Banyak ilmu yang kita belajar di sana. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada semua. Dan saya baru letakkan link Telegram untuk semua peserta dan juga ataupun para guru seandainya ingin berkongsi ataupun terus bertanya dengan Cikgu Rohani berkaitan dengan CM untuk pertanyaan yang lebih lanjut. Dan saya akan pegawai teknikal akan upkan satu link untuk SPL dan mohon untuk semua yang hadir untuk mengisilah link SPL yang akan dimuat naik sebentar lagi. Dan saya rasa setakat itu sahaja untuk perkongsian 3@B untuk sesi siri yang ke-13 kali ini. Semoga dapat bersuara kembali pada sesi yang akan datang sepanjang tempoh PKP ini dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih kepada semua. Sebelum terlupa, mohon semua untuk open video. Mungkin Puan Rohani nak buat screenshot bersama dengan saya. Ya, betul-betul. Okay. Boleh. Quiz ada quiz. Oh, sebenarnya ada quiz. Ada tak yang nak join quiz saya? Yang ni memang pop up quiz betul. Boleh tak? Ada tak yang nak join? Ke ada dah tak nak join dah? Kejap
nanti ada join. Masukkan je. Sebab hadiah dia kita boleh tuntut dari siapa tuan moderator kita. Sebenarnya saya ada quiz sebenarnya, tapi ingatkan dah 1 jam. Okay, ini untuk end our session. Ini juga kita boleh implement dalam kelas semasa PDPR lah. Tak boleh lah selalu cikgu, sebab kadang cikgu tu nak mengajar, syllabus kena habiskan. So ini bolehlah masuk jadi one off kita punya slot. Okay, sekejap saya buka. Walaupun subjek tak berkaitan dengan kita dengan cikgu, tapi dia punya line tu sekejap Ada masuk. Line dia pun dah slow sikit. Sekejap cikgu. Okay. Cikgu jawab je. Kita gedah je. Sebab kita sesantai je. Okay. Nanti saya sharekan dia punya. Sekejap Okay. Line dia agak slow sikit. Sekejap. Ramai yang masuk dalam Telegram ni, insyaAllah Cikgu Rohani boleh kongsi juga nanti dalam Telegram ni. Sekejap. Okay. Boleh tak minta Tuan KJS share sekejap? Boleh? Okay, kita silakan penyelaras kita. Encik Amar. Tuan KJS share sekejap dalam chat tu. Link untuk join myquiz.com tu. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Dah share dah? Mana Tuan KJS? Tak ada lagi dalam ruangan chat ni. Tuan KJS mana? Okey, tak apa, nanti boleh share dalam Telegram tu nanti. Pak tengok ramai dah join Telegram ni. InsyaAllah boleh sama-sama kita collaborate nanti untuk berkongsi. Telegram mana? Telegram. Google Maps tu. Saya. Okey. Sekejap. Okey. KJS tak ada ke ni? Mungkin dia ni kot. Dia terlibat dengan satu lagi sesi Google Meet. Tu ada yang dah masuk ke? Join code dia 908 078. Okey. Tu ada yang masuk tu. Cikgu jawab je tau. Jangan stres-stres. Just enjoy je. Sebab hadiah moderator nak bagi tu. Okey. Nanti share. Moderator tak nak tu sebab apa? Dia takut dia kena ni baru ada berapa orang. Cikgu Lee CS dah masuk dah. Okey, nanti dapat result point tu boleh share dalam Telegram. Nanti kita tengoklah. Mungkin ada sesuatu. Okey, saya rasa saya bagi pihak penyelaras Encik Ahmad Syabir Ali, Ketua Jabatan Sains, Pegawai Teknikal, Tuan Haji Helmi Mehat dan saya sendiri sebagai moderator untuk sesi kali ini. So, sehingga berjumpa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Ni, Kak Syam. Terima kasih.
Ni Syah ni, siapa Syah ni? Dah lead dah. Syah berada di atas sekarang. Cikgu, berapa kod dia? 908? 908078. Okey, terima kasih. Okay. Tak ada lagi yang potong Syah setakat ni. Syah 5540. Dua minit lagi kita akan end the session. Setakat ni Syah nombor 1, Nat Una nombor 2, Kamsia. Cikgu Ada lagi, ada lagi. Oh, Cikgu Kamsia dah potong dah. Dah lead nombor 2. Okey, 1 minit, 1 minit. Oh, Cikgu Kamsia dah potong. Dah lead sekarang. Teruskan yang lain. Jawab je. Itu adalah tajuk interior design, tingkatan 5. Bagi subjek grafik komunikasi teknikal. Okey, kita akan end the session. 1, 2, 3. Okey, kita tengok. The winner is tahniah tahniah kepada semua dan tahniah juga kepada cikgu yang berjaya mendapat tempat 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Okey, cikgu. Setakat itu dulu. Okey. Okey.